Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Oh, dah diperlihatkan kepada anda semua. Ini kalau kita tanya anak-anak kita, dan barangkali kita sendiri pun tak tahu apa nama buah ini. Ini adalah buah orang putih panggil sky fruit ataupun buah tunjuk langit. Buah ni di dalam hutan, ya, tumbuh meliar dan tepatnya tinggi. Dan apabila dah sampai waktunya, ia tidak gugur sebiji tapi pecah merekah, ya. Merekah dan kemudian isinya akan turun macam helikopter lah macam tu. Sangat-sangat cantik. Dan ini ada khasiat di tunjuk langit ni. Tadi kita cerita tentang makan kan. Banyak orang kena kencing manis, penyakit jantung, gout dan sebagainya. Jadi ini antara yang boleh merawat, ya, iaitu hasil daripada buah tunjuk langit. Nak cerita lebih lanjut, orang dulu makan biji ini dalam ni, kunyah saja tapi rasanya pahit. Sekarang ni dengan teknologi moden boleh diambil ataupun consumption dengan lebih mudah. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Liza Ahmad Saleh, pensyarah Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia, bersama saya untuk ceritakan tentang evolusi buah tunjuk langit ni untuk pengambilan demi kesihatan kita. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Cik Is sihat? Alhamdulillah. Pagi saya Is macam di rumah. Tapi tak apa. Okey. Doktor engineer sebenarnya. Ya, insyaAllah. Jadi macam mana boleh buat kajian tentang buah tunjuk langit ni? Gitu kan. Sebab basically kita engineering ni pun macam saya asas adalah daripada sekolah kejuruteraan kimia. Ya, okey. Jadi bila kita membuat research ni kita akan melihat pada mesin tu sendiri dan melihat pada proses sebenarnya. Jadi bila dah nampak proses dan kita lihat apa pula kebaikan di sebalik bahan yang kita proses tadi tu. Okey, baik. Jadi itu sebabnya. Dan kita hari ini nak faham lebih lanjut dan sebelum tu kita nak cerita ini kajian ini dan hasilnya mendapat pengiktirafan satu di Pertandingan Inovasi Pengajian Tinggi dan Antarabangsa pada September tahun lepas. Dan juga ni penerbitan 10 jurnal. Ya, berkaitan dengan buah tunjuk langit ni. Berkaitan dengan buah tunjuk langit. Itu di Malaysia. Kemudian pada November tahun lepas juga di Seoul International Invention Fair. Ya. Jadi itu peringkat yang diperolehi lah. Ya. Ya. Tahniah kita ucapkan. Baik, daripada buah yang macam ni ataupun biji buah tunjuk langit ini, apa yang telah doktor hasilkan? Okey, terima kasih Cik Is. Jadi hari ini saya nak bersama penonton Malaysia hari ini. Jadi sebenarnya saya bawakan khaslah sebenarnya daripada UTM Skudai. Ini adalah buah tunjuk langit. Dari Skudai datang. Okey. Actually buah ni banyak. Buah ni banyaklah dekat Malaysia pokok tunjuk langit ni. Jadi kalau ikutkan dari segi proses yang saya lakukan, buah tunjuk langit ni sebenarnya dia asal dia memang macam yang Cik Is mention tadi. Dia datang jatuh ke bawah dalam bentuk biji macam ini So dan dia sebenarnya bukan jatuh macam dengan buah macam buah durian tak. Dia jatuh hanya lamela dia ni tu. Biji-biji dia ni kalau boleh fokus kan kat sini nampak. Yang ini akan jatuh berterbangan. Dia panggil lamela lamela ataupun kulit macam kadang-kadang kat lab saya panggil dia kulit lipas sajalah kan macam tu. Kulit lipas, okey, baik. So jadi dalam sini yang kita nampak biji dia tadi. Bila kita kupaskan biji dia tadi, dia akan nampak satu salutan boleh tak? Okey, ni macam ni kan kita nampak yang ini biji dia. Secara tradisi kita makan tu. Kita makan dia sangat pahit lah. Jadi apa yang saya buat dalam proses yang kita panggil dalam kajian PhD saya sebenarnya dan bersama dengan pelajar-pelajar yang selepas saya PhD tu. Jadi kita menggunakan satu teknik nama dia super critical extraction. Ini boleh makan kan? macam ni terus Boleh kan? Kalau dulu makan macam ni teruslah. Yes, dia akan gigit dan dia tu ataupun dia rendam dan minum air dia. Okey, tapi memang pahit lah. Pahit dia, yes. Okay, pahit. Jadi ekstrak daripada biji buah tunjuk langit ni. Jadi kita menggunakan satu teknologi yang kita panggil super critical extraction. Super fluid critical extraction. Dia di mana dia menggunakan kaedah tekanan tinggi dan suhu rendah. Okey. Kenapa tekanan tinggi? Kerana dengan tekanan tinggi adalah merupakan driving force ataupun daya pacu. Dia mengeluarkan khasiat ataupun minyak daripada biji tunjuk langit tadi, tetapi kita kontrol dia dengan low temperature, suhu rendah. Kenapa suhu rendah? Kalau kita belajar masa SPM kan, suhu tu kalau rendah dia bagus untuk kawal aktiviti enzim. Jadi enzim tu masih dapat dikekalkan. That's why bioactive compound tu masih dapat dikekalkan. Jadi bila saya ekstrak tu kita menghasilkan minyak. Minyak tunjuk langit ni jernih saja tapi asalnya tak jernih, tapi saya ada physical treatment. Jadi dia dapatlah dihasilkan dengan jernih begini. Namun begitu, kalau kita tengok tadi hasil dia banyak secara tradisinya dia bagus untuk berkaitan dengan penyakit kencing manis, jantung, penyakit jantung, darah tinggi, gout dan sebagainya. Jadi
biasa bila kita nak consume dia sangat pahit. Jadi kita memudahkan dia lagi. Kita hasilkan pula dalam bentuk soft gel ni. Ni soft gel kan. So soft gel ni bila dah dalam keadaan begini, makanya ia amat mudah ditelan. Sebab dalam bentuk liquid, kadar dia absorb dalam kita punya usus pun cepat berbanding dengan pepejal. Kalau penyerapan dia lebih cepat berbanding gigit. Ya, betul. 15 minit insya-Allah dia dah digest dalam kita punya sistem pencernaan. Baik. Jadi itulah kaedah daripada makan kalau sebelum ni kunyah dan juga rendam dalam air, nak akhirnya dijadikan minyak dalam soft gel itu. Ya, betul. Okey, dan dari segi dosage ni macam mana? Kalau orang dulu lah saya pun barangkali tak tahu sekali makan tu berapa biji dan daripada nisbah ini berapa banyak kapsul yang dihasilkan. Ya, okey. Secara umumnya kalau tradisinya pun kita boleh makan dalam satu hari 1 biji atau 2 biji. Jadi dalam penyelidikan yang saya lakukan, saya buat lebih kurang kita buat test untuk toksikologi test. Toksikologi test ni penting sebab kalau kita nak konsum sesuatu tu, kita tak boleh agak-agak lah kan, nak makan banyak ni, larat makan tak larat, berhenti kan, tak boleh. Jadi dalam toksikologi test tu, kita dah tengok dosage yang sesuai untuk sel tumbuh. Jadi dekat situ kita lihat dan kita tengok kan sebenarnya dosanya begini. Jadi apa yang saya buat, sebenarnya persamaan keseimbangan dia adalah 1 biji tunjuk langit ni, 1 biji tunjuk langit ni bersamaan dengan satu kapsul soft gel ni. Jadi satu hari kalau nak makan lah, kita boleh gunakan 1 atau 2 biji sahaja. Baik. Okey. Kesannya adakah dibuat ujian terhadap individu yang menghadapi penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis dan sebagainya? Okey, sekarang ni saya beritahu dulu bila kita nak convertkan minyak ni kepada soft gel, kita kena hantar kilang. So untuk menghasilkan minyak tu, dia tak boleh kita bagi sedikit sebab kilang amount dia besar. Jadi untuk menghasilkan prototype ni, saya terpaksa ekstrak lebih banyak. Kita terpaksa macam hantar lebih kurang dalam 500 botol. Jadi at the same time tu kita dah sebab kita dah berani bagi pada orang untuk mencuba. Sebab kita perlukan melihat apakah kesan pada manusia. Sebab saya dah berpegang pada toksikologi test tadi, bahawa dia tidak membahayakan pada sel dan tidak membahayakan pada manusia lah. Jadi daripada validation market yang saya lakukan terhadap orang lah kan. Jadi alhamdulillah setakat ni ada juga yang dah berjaya diturunkan dia punya bacaan gula dalam darah, ada tu daripada 28 dia jatuh kepada 6, jatuh kepada 7 dalam masa 2 minggu lah. Dia tak adalah kita spontan atau sekejap. Maknanya dalam masa 2 minggu dengan sampel pengambilan soft gel ini, dengan konsumsi berapa dalam satu hari? Satu hari 2 biji atau 1 biji bergantung pada keadaan. Tetapi biasanya saya akan nasihatkan bagi pengguna yang baru nak mencuba tu, kita panggil macam ni je. You try pagi perut kosong. Sebab kita lihat bahawa dengan ni, sebab dia minyak. Minyak ni dia tidak ada asid-asid yang macam cuka dan sebagainya kan, bagi orang gastrik dan sebagainya. Dia tak ada masalah. So awal pagi perut kosong kita boleh galakkan dia konsum dan alhamdulillah dia dapatlah menurunkan kandungan gula tu dalam agak masa yang tertentulah. Okey. Doktor, sebelum ni kita tahu ini sebahagian daripada herba tradisi yang dimakan oleh orang tok nenek kita lah. Betul. Basically dan sekarang ni bila dihasilkan kajian sebegini dan menampakkan satu perkembangan teknologi soft gel dan sebagainya ni, kita sangat teruja dan kita menantikan bilalah agaknya langkah seterusnya untuk dipasarkan secara komersial. Terima kasih. Seronok sih dengar. Yalah, takkan nak tinggal di makmal aja kan. Lepas tu kita hanya mencanangkan tentang pencapaian semata-mata kan. Buat masa ni macam yang saya mention tadi, saya dah ada, kita panggil perbandingan proses. Proses yang superkritikal ni dengan proses biasa, dia lebih cepat dan hasil lebih banyak. Keduanya juga bila kita nak komersialkan tu, dia ada lagi satu stages yang kita panggil preclinical dengan clinical eksperimen. Yang ini masa saya pergi pertandingan ni kan, kebiasaannya panel pakar-pakar datang tu, doktor, this is very good potential in market lah untuk penyakit yang memang kita rasa sekarang ni 3 serangkaian ni dah banyak dekat Malaysia kan. Tadi Dr. Norman pun ada mention kan. Jadi dekat situ dia mencadangkan untuk close benda ni lebih cantik, kita perlu menjalankan preclinical terhadap haiwan dan juga klinikal terhadap manusia. Jadi sekarang ni insya-Allah saya dah ada beberapa universiti tempatan yang memang membuat kajian, sebab saya engineering kan. Jadi kita akan collaborate dengan mereka
InsyaAllah dalam masa setahun kita boleh complete semua preclinical dan clinical test. Baik. Cuma dalam masa ni sebab kita dah berpegang pada toxicology test kan, kemudian kita dapati bahawa dia boleh memberikan kebaikan kepada pengguna, sebenarnya dia dah boleh digunakan lah. Ya, itu lagi sebab berdasarkan toxicology test sudah terbukti. Cuma kena ada clinical ni jugalah. InsyaAllah kami pun sedang dalam usul untuk mendapatkan notifikasi lah kalau ada kita nak pasarkan. Mungkin pada tahap yang sederhana atau bawah kita boleh pergi kepada tradisional. Boleh digunakan. Baik. Kita doakan semoga sampai ke hasrat yang sebenarnya lah ya, untuk digunakan pakai atau dimanfaatkan orang awam, bukan hanya di peringkat kajian semata-mata. Semoga bermanfaat perbincangan ini, dan kita baru tahu, pada yang tak tahu mungkin tunjuk langit ni manfaatnya dan cara konsumsinya sekarang dah ada teknik yang terbaru. Doktor, terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya. InsyaAllah. Terima kasih Cik Is. Ya, Profesor Madya Dr. Liza Mat Saleh, pensyarah ke Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Sebenarnya Malaysia ni macam-macam kajian dibuat dan banyak kejayaan telah ditempa. Cuma susulan tu kita harap dapat dilihat dengan lebih ketara lagi.